Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin. Bab yang ke-38 menuju Gua Sur. Selepas 4 bulan peristiwa Sayyidina Abu Bakar tidak jadi berhijrah ke Habsyah, Rasulullah mendapat keizinan daripada Allah Ta'ala untuk berhijrah. Apabila mendapat keizinan dari Allah Ta'ala untuk berhijrah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun terus menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar pada waktu tengah hari. Sayyidina Abu Bakar dipilih Rasulullah untuk menemani baginda berhijrah ke Madinah. Suatu waktu yang sememangnya cuaca panas di mana Mekah sunyi daripada orang ramai kerana warganya berehat di rumah. Anak Sayyidina Abu Bakar, Aisyah dan Asma pun membuat persiapan untuk Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berhijrah dengan menyiapkan bekalan makanan. Selepas selesai persiapan, maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar pun keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar menuju ke Gua Sur. Sebelum meninggalkan Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar singgah di Hazwarah dan baginda pun bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, sesungguhnya kamu, kota Mekah, adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Seandainya aku tidak diusir dari tempatmu, nescaya aku tidak akan keluar daripadamu. Riwayat Tirmizi. Di Gua Sur, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi selama 3 malam. Hadis tentang persiapan hijrah. Riwayat Bukhari. Qala Ibnu Shihab qala Urwah qalat Aisyah wa bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakr fi nahri Zahirah. Ibn Shihab berkata, Urwah berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu hari ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar di waktu tengah hari, qala qailun li Abi Bakr hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dalam keadaan menyamar pada waktu yang tidak pernah Rasulullah datang sebelum ini. Faqala Abu Bakrin, fida'un lahu abi wa ummi wallahi ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ah illa amrun. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, ayah ibuku menjadi tebusan untuk baginda. Demi Allah, tidaklah baginda sallallahu alaihi wasallam datang pada waktu seperti ini melainkan pasti ada urusan yang penting. Qalat faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'zana fa'uzina lahu fadakhala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr akhrij man 'indaka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kemudian meminta izin, lalu baginda dipersilakan masuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam masuk dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, perintahkan orang-orang yang ada dalam rumah ini untuk keluar. Faqala Abu Bakrin, innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Qala fa inni qad uzina li fi khuruj. Sayyidina Abu Bakar berkata, mereka itu dari keluargamu ya Rasulullah, bapaku sebagai tebusamu wahai Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sungguh aku telah diizinkan untuk keluar berhijrah. Faqala Abu Bakrin, as-sahabatu bi abi anta ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah aku akan menemanimu ya Rasulullah demi bapaku sebagai tebusamu? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya benar. Faqala Abu Bakrin, fakhudh bi abi anta ya Rasulullah ihda
rahilatayya hataini. Maka Abu Bakar berkata, demi bapaku sebagai tebusanmu, ambillah salah satu daripada unta tungganganku ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaman. Maka Rasulullah bersabda, harus dengan harganya. Qalat Aisyah, fajahhaznahuma ahassa jihazi wa sana'na lahuma sufratan fi jirabin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kami pun mempersiapkan untuk keduanya dengan baik, dan kami buatkan bagi keduanya bekalan makanan yang kami simpan dalam kantung kulit. Faqata'at Asma'u bintu Abi Bakrin qita'atan min nitaqiha farabatat bihi ala famil jirabi fabizalika summiyat zatan nitaqaini. Sementara itu Asma binti Abu Bakar memotong kain ikat pinggangnya menjadi dua bahagian, lalu satu bahagiannya digunakan untuk mengikat kantung kulit itu, dan dari peristiwa inilah Asma dikenal sebagai wanita yang mempunyai dua potongan ikat pinggang. Riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.